Selamat Hari Raya. Terkejut sama dia. Selamat datang ke Fadibo Podcast. Okay, so baik tak main mercun. okay, so kita berada dalam mood raya lagi, Madi. Betul. Okay, yang ini berkaitan dengan Marhain lah, saya rasa. Netizen pun terlibat sama. Kalau sebenarnya hanya usahawan je. So sambut raya sampai pokai. Alamak. Alamak kan. Alamak. Kalau pepatah Perak, dia cakap biar pepe asal bergaya. Ada sanggup berhabis, bergolak bergadai, janji bergaya. Iya ke? Iya kan? Macam tak kena. Itu pepatah Peraknya. Okay. Tapi benda tu mungkin menjadi realiti among Malaysian. Ada yang kata ya ke tak ada pun saya okey je, tapi ada ada yang terlibat. Ada. Jadi kita nak bahaskan bicara ni lah, sebab bila kita cakap macam episod lepas Mandi, Tuan Fadi ada cakap beza Aidilfitri dan Adha, anak pertama, anak kedua. Ya, sebab purpose dia berbeza. Yang purpose Aidilfitri adalah purpose untuk meraihkan. Ya. Adha untuk menjiwai pengorbanan. Ya, betul. Okay. So bila kita sebut meraihkan, dia melibatkan cost lah. Nak raih, nak celebrate. Celebrate betul. mesti ada cost yang kena kita tanggung, kan? Sama ada secara fizikal ataupun tak fizikal lah costnya. Jadi kita takut ramai rakyat Malaysia antara yang dia nak celebrate tapi sampai pokai keluarnya. Betul. Jadi kalau Madi sendiri pernah tak experience ataupun your circle ke ada yang overspend waktu raya kot saver ke? Kalau Madi sendiri memang dululah kan, cerita dulu memang my family antara tak tahu nak kata pokai, tapi spending habit tu very bad lah. Very bad financial management lah dulu kan. Ni cerita fasa dulu. Back then lah. Bad financial management. Okay. So kita beli ikut kata kasarnya adalah nafsu lah. Kalau boleh semua nak baru. So macam benda tu is not good. So sangat kena dengan sambut raya sampai pokai. Sebab memang sebenarnya banyak rakyat Malaysia sedang pokai. Pokai sebab kalau kita tidak pandai mengurus. Cuba tak pandai mengurus tu, dia mesti ada punca kan, especially kalau kita ni sebagai business owner, kan mungkin ada something yang kita nak belajar untuk episod kali ni. Yes. Dan disebabkan tu juga Madi, untuk pengetahuan Tuan Fadi, kalau kita tengok waktu bulan puasa lepas, rakyat Malaysia marah PMX tak bagi keluarkan KWSP. Antara mungkin nak pokaikan waktu raya ni, kan? Saya tak tahu apa purpose mereka, tapi mereka je yang tahu. So pendapat Tuan Fadi, macam mana kita nak atasi habit ni? Dia macam attitude lah, macam buka puasa kan, bicara episod lepas kita banyak bazir, macam 195 ekor gajah, ibaratnya makanan yang dibuang. Betul. Sama juga. Yang ini tu makanan. Raya bukan makanan, tapi perbelanjaan tu pula luar biasa. Macam anak Tan Sri dia beraya. Jadi macam mana nak atasi tu Tuan? Yalah, balik kampung, benda boleh pergi beli, order Food Panda. Allah. Betul tak? Benda yang harga 20 dia jadi 40. Betul tak? Betul? Jadi bagi pandangan saya lah, kita takkan pokai kalau niat kita beza. Wah. Kita takkan pokai. Contoh, kita akan confirm pokai jika niat kita spending. Tapi kita takkan pokai kalau niat kita, kalau kita ada iman, beriman dengan apa Allah cakap, kalau niat kita tu kita bagi sedekah. Tak pokai lah. Niat sedekah. Okay, niat ni untuk saya kan, sedekah ni adalah apa saja yang boleh gembirakan orang lain kan. Sedekah ni adalah apa yang bagi manfaat untuk orang lain, tu kira sedekah. Tak semestinya duit. Jadi dalam kes ni pokai-pokai ni duit. Jadi kalau kita kata beli barang tapi ini untuk kebaikan isteriku. Ya, betul lah Tuan. Ini untuk anakku. Lah. Niat sedekah untuk mereka, bagi kegembiraan kepada mereka. Ini untuk mak, ini untuk ayah. Kumpul dengan ramai family, semua lapar. Tak apalah, saya sedekah lah ya Allah. Duit ni beli pizza. Jadi itu janji Allah. Yes. Nampak di bank mungkin pokai tapi Ada Allah lah ganti nanti. Kaya. Sebenarnya kaya sebab apa? Sebab umpama bank ni dekat bank satu lagi tu banyak. Jadi tunggu masa je kita boleh ambil. Jadi pandangan saya kalau kita bicara soal pokai ni, bagilah jalan apa pun takkan selesai sampai bila sampai kiamat pun. Betul tak? Betul. Masih ada raya, maka habis. Pokainya akan terus wujud. Kalau saya cakap, okay, strategi kita adalah begini dan begitu. Tak jadi lah, buang masa lah.
Betul. Pakar kewangan dunia pun bagi tahu sama juga. Begitu juga. Patutnya dah tahu dah. Tak payahlah kita buat satu topik just untuk cover pokai ni. Orang semua Google je lah cari. Betul. Dia dah bagi tahu tipsnya begitu dah begini mesti ada ni plan apa kan. Ini untuk minyak kereta ni. Tapi itu manusia punya aturan. Betul. Cara Allah urus lain. Dia macam bukan niat. Wow, niat tu adalah jawapan sama ada kita akan pokai. Ya, Pokai betul. yang sebenar ataupun nampak macam pokai. Ya, betul. Ya. Contoh beli baju baru. Kalau niat kita beli baju baru untuk bergaya depan orang, confirm pokai. Betul. Tapi kalau kita beli baju cantik, sebab apa? Allah kan suka kecantikan. Yes. Niat. Jadi niat Betulkan niat. insya-Allah kan. Kita kata Allah gantilah ya Allah. Dia macam kenapa tahu antara raya ni duit banyak spend. Sebab contohlah kita business owner. Lepas tu kita dekat social media nampak mewah. Post kereta besar, rumah besar. So family member ingat kita banyak duit lah. Yelah. So takkanlah duit raya nak bagi RM1, RM2. So duit Terpaksa raya lah. pun kena bagi banyak. So yang itu pun jawapan dia adakah terletak kepada niat. Kalau Niat. betul kita nak bagi duit raya Contoh, besar. jangan cerita bagi duit raya RM1, RM2. Kita cerita bagi duit raya RM100, RM200. Kalau bagi RM100, RM200, niatnya show off, dia jadi apa? Habis duit Habis, tak? Dosa. Habis duit. Habis duit. Tapi kalau niatnya untuk Sedekah. segala jenis kebaikan dikira sedekah. Sedekah. Wow. Jangan cerita value. Yang banyak pun dapat banyak. Yang sikit pun dapat banyak. Saya rasa topik hari ni dah habis lah. Sebab dah pada niat je. Tukar niat settle tu. Betul lah. Betul. Sebab betul. Sebab ada setengah orang dia punya niat, dia pun nak show off lah kebanyakannya kan. Saja kalau balik raya nak time ni lah nak tukar kereta baru lah. Niat tu lah. Saya tak tahu niat mereka, tapi mungkin niat yang negatif dapatlah pokai tu. Tapi kalau ada niat aku beli kereta baru ni nak bagi mak merasa selesa. Yes. Betul lah. Betul. Niat. Dia contoh macam ni. Jangan cerita raya. Ada usahawan bayar gaji tim dia, staff dia. Habis duit ni. So niat dia okay lah gitu kan. Tapi kalau tak apa, ya Allah, aku bayar on time sebab aku nak kira sedekah. Ni kebaikan. Bila bayar on time, tim aku happy, nanti Allah ganti. Dia jadi 10 kali ganda dah. Dia dah ada dah janji Allah tu. Dah ada. Dia datang bonus. Janji Allah. Ni kalau buat tu untuk bagi saja, dia tak ada bonus, dia tak datangkan bonus tu. Dia tak ada kembar. Dia nak bagi manusia sebenarnya. Tak ada apa lah. Jadi macam mana Tan Fadi? Boleh ke tanya satu Boleh, soalan boleh. kan? Ni soalan yang terfikirlah juga kan sebenarnya. Kan kita ni, yalah, kita business owner kan. Kita founder, kita kat social media, dia orang nak tunjuk lifestyle yang hebat-hebat. Soalan Tan Fadi bercakap tentang niat. Macam mana Tan Fadi? Macam kita nak menyedarkan diri kita atau nak check diri kita, adakah kita ni orang yang sebenarnya sedang salah niat sekarang dekat social media, dekat dalam kita buat bisnes. Sebab kita tahu impact kalau kita tidak jaga niat memang sangat buruk akibat dia. So macam mana Tan Fadi nak tahu kitalah orang itu? Dia niat ni tak ada orang tahu kan. Kita je yang tahu kan. Cuma anyway, macam contoh, tak ada masalah untuk makluman nak beli kereta mahal, tak ada masalah. Tak ada yang melarang pun. In fact dalam Islam pun memang kenderaan yang bagus itu belilah yang mahal, tak ada masalah. $500,000 punya kereta belilah, 1 juta punya kereta beli je, tak ada masalah. As long as you memang boleh beli dan you boleh bayar. Pakai pakaian yang elok, yang kemas. Ada satu ni, saya tak ingatlah hadis ke apa kan. Ada seorang ni orang kaya. Dia pakai pakaian compang-camping yang tak cantik. Jadi saya tak ingatlah ni cerita mana kan. Tapi ditanya orang tu, di manakah tanda-tanda apa rezeki yang Allah dah bagi pada engkau. Kau ada duit, kau pakailah baju yang elok. Apa kau pakai compang-camping just mata-mata nak jadi zuhud. Faham? Kan. Jadi niat ni memang kok mana-mana pun kita je yang tahu. Jadi that's why for those yang tahu benda ni, dia kena faham apa tanda Allah sayang kepada seseorang. Tahu tak apa tanda Allah sayang? Allah bagi kefahaman. Kefahaman apa? Agama. Kefahaman agama. Itu tanda Allah sayang kepada dia. Kefahaman agama. Jadi orang yang boleh mampu untuk berniat baik, kan, ni kerana Allah. Sebab Allah bagi dia kefahaman agama.
Jadi kalau orang tu tak ada kefahaman agama, carilah kefahaman agama tu supaya tanda Allah sayang kepada kita kan. Usahalah cari kefahaman agama so that bila kita cari kefahaman agama, kita jangan cari niat yang betul. Cari niat yang betul tak jumpa kita niat yang betul. Kita cari kefahaman agama supaya hujungnya niat yang betul tu datang. Sebab tu ada seorang orang tabligh ni, orang tabligh. Okay. Daripada Batu Pahat Johor. Ada sekali tu saya keluar tabligh lah. Dekat rumah saya. Saya jumpa, saya tak ingat haji, nama apa haji tu tak ingat lah. Apa dia panggil, sangat baik dia punya. Saya bertanya, haji, bukan saya tanya, ada masa tu kita discuss something kan. Lepas tu haji tu bagi tahu, engkau jangan suruh orang yang tak pakai tudung. Saya macam, patutnya kenalah suruh dia pakai tudung kan? Tak. Sebab apa? Sebab dia takkan pakai tudung kalau kau suruh pakai tudung pun. Tetapi apa yang kau perlu usahakan adalah usahakan supaya dia faham agama. Bila dia faham agama, automatik dia pakai tudung. Automatik dia hormat orang. Automatik dia hormat husband dia. Automatik. Sebab dalam Islam semua tu dah ada. Ya. Jadi kalau kau suruh pakai tudung, dia tak faham agama. Ya. Kenapa kena pakai? Kenapa? Panas. Panas, pakailah. Kan tuntutan Islam, dia tak faham. Jadi dia kata, kau jangan buat kerja tu. Kerja kau adalah ajak dia untuk faham agama. Bila dia faham agama, automatik segala benda tu, dia jaga aurat, dia pakai tudung, dia tak ada berjoget-joget. Tak kenal maka tak cinta. Macam tu. Okay. Dia buat orang faham agama. Okay. Menarik. Okay. So ada satu soalan Tuan Fadi, which is kalau kita nak raya ni, ada masih dalam fasa raya ni, macam-macam kita nak beli, betul tak? Macam-macam kita nak spend. Okay. Tapi dari sudut usahawan ke ataupun kita sebagai rakyat Malaysia, dia ada perkara yang perlu diutamakan untuk sambut Syawal sebenarnya. Okay. Itu soalannya. Tapi kita kembali dapat jawapan tu selepas commercial break ni. Hanya di Fana Evo Podcast. Apa itu kuasa? Dengan kuasa, anda dan tim anda hidup pun jualan boleh masuk dan berjalan 24 jam 7 hari seminggu. Menguruskan dan menjaga maklumat pelanggan anda, jualan anda, marketing anda. Yang paling penting, dapat menghantar ribuan mesej untuk follow up pelanggan anda secara automatik sahaja. Dengan kuasa, anda tak perlu membayar 6 sistem untuk melakukannya dan anda tak perlu membuang masa untuk mencari maklumat pelanggan anda dengan begitu lama. Sebaliknya, anda boleh mencari maklumat pelanggan anda dengan beberapa saat sahaja. Semuanya dalam satu login dan satu sistem sahaja. Kuasakan bisnes anda sekarang. Klik link di bawah ini. Welcome back to Fana Evo Podcast. Okay, sebelum kita ada commercial break tadi, best tengok kuasa punya iklan tu. Subscribe cepat-cepat sistem kuasa, sebab itu cara anda menjaga database. Nak tahu lebih lanjut, tengok website kat sini. Apa-apa anda lah editor cari kuasa iklan. Okay, so basically Tuan Fadi, soalan yang saya tinggalkan, which is apakah perkara ataupun perlu diutamakan item yang perlu diutamakan untuk menyambut Syawal ni, supaya kita based on that guideline lah. Ya, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Nombor 1, bayar zakat lah. Tapi kita dah cerita selepas raya lama dah kan. Untuk raya akan datang. Oh, raya akan datang. Kita buat, sebab ini dah kesilapan, mungkin ada yang dah terlepas. Tapi kita learn from mistake. Zakat mesti bayar lah. Zakat fitrah kena bayar. Zakat fitrah. Jadi ada seorang sahabat tu, Haji Khairul ke? Tak ingat saya. Daripada Maib. Pusat zakat kan, PPZ. Dia kata dia ada satu habit bayar zakat fitrah 1 Syawal. 1 Syawal dia bayar. Dia mesti bayar. So nombor 1 keutamaan dia zakat. Nombor 2, bila kita bicara soal, kalau kita ada duit ni, kita bicara soal duit dalam Al-Quran dah bagi tahu kepada siapakah, atau hierarki kita kena bagi duit ni kepada siapa. Saya tak ingat. Nanti kalau jumpa boleh letak dekat ni lah. Nombor 1 mesti ahli keluarga. Mak, ayah, adik-beradik, isteri, suami. Suami tu definitely bagi pada isteri kan. So ahli keluarga, settlekan dulu ahli keluarga. Jangan sibuk nak bagi pada anak yatim. Ada orang sebab dia nak bantu, dia terus hantar kepada Syria, bantuan pada Palestin.
Kan? Adik dia yang tak ada duit. Alahai. Kan? So dalam Al-Quran utamakan keluarga dulu. Itu sedekah yang terbaik. Lepas tu dia ada aturan dia. Sampailah silap saya musafir. If I'm not mistaken lah. Ada ayat Al-Quran. Jadi buat yang wajib tu ikut aturan. Family dulu kat mana-mana pun. Janganlah pergi kepada orang luar dulu. Walaupun orang luar itu pun sahabat kita. Family dulu. Family dulu. Family dulu. Tanya dulu, mak cukup tak untuk raya? Cukup tak ayah? Cukup tak isteri? Anak-anak? Selesai mereka, barulah orang lain. Walaupun NGO tu duduk hantar mesej kepada kita, sedekah Jumaat, sedekah Jumaat, sedekah Jumaat, barakah. Tak payah. Sebelum tak tahulah kalau saya bagi pada settlekan yang dekat kita. Tapi bila tuan cakap macam tu, saya teringat satu ungkapan daripada arwah Abam Bocil Abam apa yang pelawak tu, Abam. Dia pernah ungkapkan dalam dia punya dokumentari, dia cakap dia paling sedih sebab kalau dia kata kita keluarga ni, kita kena tolong keluarga kita. Dia kata mana mungkin kalau orang tu miskin, dia sebenarnya bukan salah orang tu je, bukan salah kepada yang si fakir tu, tapi dia salahkan keluarga tu juga. Takkanlah abang kau miskin kau tak nak tolong, dia kata kau kena tolong, mana kurang. Something macam tu. Tapi bila Tuan Fadi relate kan, yes, nampak lagi jelas. Bukan saya, memang Al-Quran cakap Tuan ingatkan. Yes. Cuma saya lupa ayat mana. Tapi kalau saya jumpa nanti tim akan ni lah. Jadi memang dah ada dia punya hierarki, susunan. Orang Kelantan panggil tak usah bijak lah. Tak usah bijak. Bijak tu dia macam apa maksud bijak? Memandai. Maksud bijak lah. Saya dulu pun yalah, bila kita tak tahu maka kita bagilah kan. Keutamaan jadi tak tahu. Betul. Tapi kalau Al-Quran dah kata ni lah hierarki dia, bagi. Okey. RM20 ni. Macam mana? Tolong abang, I'm Palestin kan. Nanti jap saya tanya wife saya dulu. Ada apa barang dapur cukup tak? Bang, dah cukup semua dah. Okey dah. I see. Lawa. Macam tu baru faham the hierarchy tu. Dia ada hierarki. Tapi saya tak ingat lah ayat mana. Okey. Madi, saya rasa ada soalan daripada penonton nombor 4 tu. Soalan keempat. Di mana nombor 4? Di sini. Sebab 1, 2, 3 sama. Okay. Alright. Dan Tuan Fadi ada satu soalan daripada kita punya pendengar. Pendengar di social media. Tuan boleh kongsikan tips puasa 6. Banyak rumah ni nak pergi untuk datang. Dah susun raya faham sebenarnya. Soalan bijak. Tapi nama dirahsiakan. Okay. Dia start lah pula Tips puasa 6. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Cara kita nak buat baik ni, kita jangan fikir kita nak buat baik dulu. Kita ajak orang buat baik, confirm kita jadi baik. So macam mana kita nak puasa 6? Ajak ramai-ramai orang. Esok jom kita puasa 6. So, siapa yang kena puasa 6? Dia lah yang mengajak. Dia lah yang mengajak. Dia yang jadi kena start. Menarik. Senang kan? Tu je strategi dia. Strategi dia ajak orang puasa 6. Ajak family. Hierarchy. Ajak family. So ujung nak bangun tahajud. Tak mungkin bangun tahajud. Melainkan kita kata, esok saya akan kejut awak tahajud tau. So yang dikejut belum confirm bangun, tapi yang mengejut confirm bangun. Confirm bangun, betul. So yang mengajak puasa 6 confirm puasa 6. Yang diajak belum tentu. Tips padu. No tah, no question. No more. Tak ada tips apa kan. Itu je, ajak je. InsyaAllah automatic puasa 6 tu settle. InsyaAllah. Tapi saya rasa yang penanya ni, yang bertanya ni sebenarnya dia macam YB lah. Macam penuh je dia punya open house bulan tu. Lain macam. Okay. Betul. Madi, ada apa-apa soalan lagi? Betul, actually tapi kan open house biasanya hari weekend. Betul. Kau buat alasan je kau ni. Nak seribu daya, tak nak seribu daling. Ya, betul. Kan, insyaAllah. Alright, Fadi. Fadi. Please cut out. Ada dia. Terbuang. Andu, kontrol saya. Okay, Tuan Fadi. No problem. Tuan Fadi, saya macam ni. Ada satu soalan yang saya rasa kita boleh address juga sebenarnya. Sebab ramai sebenarnya orang tak mampu dekat luar sana untuk, ni bukan level pokai Tuan Fadi. Ni level tak mampu untuk raya. Kan. So apa saranan Tuan Fadi lah, macam kita kan, especially maybe business owner, business kita drop, kita pun tak cukup duit untuk family. So
apa kata Tan Fadi untuk kita sebagai business owner especially untuk kita naikkan balik. So dia maksudnya dia bukan pokai ni orang ada duit. Dia spend. Ini memang dia tak ada duit. Dia memang dah golongan tu. Yes. Tak tahulah ni ayat saya. Tak ada dalil, tak ada apa. Hari Raya ni bukan untuk orang ada duit. Hari Raya bukan untuk orang ada duit. Hari Raya adalah untuk meraihkan orang yang berjaya puasa. Betul juga. Meraihkan puasa je sebenarnya. Yang korang buat regulation untuk rakyat duit bawa. Yang korang yang buat duit raya, tak ada duit. Hey, raya adalah untuk meraihkan kejayaan kita berpuasa. Bukan untuk orang yang berduit. Apa yang ajar ni? Ini macam Ustaz Azhar marah orang yang paksa untuk tentukan tarikh raya kan. Kau siapa? Raya ni ikut Quran cakap, Islam kata anak bulan. Apa hal nak paksa-paksa pula? Sama juga. Raya ni untuk orang yang kita raihkan kita berjaya puasa 30 hari, beramal 30 hari. Bukan untuk orang ada duit. Betul. Dia macam saya pernah baca satu tu, Tan Fadi just quick. Ada orang cakap orang Malaysia ni ada rasa takut orang cakap apa. Fikir-fikir orang cakap apa tentang Yes, so bila Tan Fadi cakap macam, yelah raya ni memang kena raya ke, nak meraihkan ke atau nak spend duit. Kan? So dia macam berbalik kepada fear, ketakutan kita yang takut orang cakap apa. Okay. Lantok lah orang cakap apa kan. Lantok lah, raya je. Raya je. Senda gurau kan. Senda gurau. Tak raya pun enjoy, raya pun enjoy. Okay, so kita dah rungkaikan macam-macam cara sebenarnya dan jawapan diberikan oleh Tuan Fadi. Okay, so kita stay tune. Kejap lagi Tuan Fadi nak bagi waktu yang kita tunggu-tunggu, iaitu hadis of the day. Jadi nantikan selepas ini di Funivo Podcast. Saya tak nak buat ramalan sebab saya kata pergi jalan. Benda ni saya tak sengaja. Saya tak ada background otomotif, saya tak ada background buat video. Saya lebih kepada journalism, kewartawanan. Dan saya bermula dengan menulis di website. Buat ni sebab mengikut trend 2018 barulah buat video. Itu pun tak reti buat video. Kita tak ada pilihan. So kita terpaksa menolak diri kita. Kalau kita tak nak menolak diri kita, maintain seperti apa yang ada lah. Buat saja benda tu, tak kisah. Tapi so kebanyakannya lah orang akan down. Dia buat satu, kalau tak kira lagi lah yang beli equipment mahal. Lepas tu dia excited buat konten 2-3 bulan, 4 bulan, tapi result tak ada. So dia jadi stress. Bila dia lagi stress bila tengok orang dia guna handphone je, tapi dia punya view macam nak naik. Dia lagi stress benda tu. Phone guna yang ada lah, tapi suggestion saja kalau nak buat tu benda tu audio kena clear. Kita start dengan tak ada apa-apa, mana ada duit macam tu. Saya start beli equipment tu lepas saya dapat first client dulu. Terus beli mic pun beli yang biasa punya, yang memang dia memang satu mic tu sambung dekat dalam lubang dekat handphone macam tu. Kita suka-suka, kita jadi seronok sebab tiap-tiap minggu kita buat kereta lain kan. Kita dapat pergi event, kita dapat pergi travel. So rasa macam seronok benda tu. Tapi at the end dia makin lama katakan ni tak boleh jadi. You need grow, kita perlukan pergi ke next step. Sampai bila aku nak macam ni? Masa tu mana ada income apa, kosong, tak ada benda tu. Nak tak nak kena belajar lah. So saya kena belajar macam mana nak buat proposal, macam mana nak buat rekat. Benda tu menolak saya. So saya tak ada pilihan, benda tu tolak dan kita ikut je. Saya tak nak buat ramalan sebab saya kata pergi je, jalan lah. Kalau dekat ramai orang, saya akan slow down suara saya. Saya buat video apa-apa pun saya memang seorang yang high pitch. High pitch tu maksudnya memang orang katakan kau tak boleh cakap slow-slow ke. Satu pada shooting yang depan yang tengok 20-30 orang, kita jadi macam kekok sikit lah. Lepas tu last minute tu dia belah. Macam tu je, tak ada apa pun. Once dah buat tu, dia akan jadi biasa lah. Usahawan, buat je. Welcome back to Final Evo Podcast. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama ya. So insyaAllah, Alhamdulillah tadi Mood dia terus macam Islamik terus lah. Alhamdulillah. Sempena raya. So tadi kita dah belajar macam-macam sebenarnya. Pun Tuan Fadi menjawab macam-macam persoalan yang kita ada. So kita masuk ke satu slot yang terakhir. Yang dinanti-nantikan. Yes. Yang dinanti-nantikan, iaitu slot hadis. Silakan Tuan Fadi. Saya baca mutakat hadis muka surat 480. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang itu bukanlah mukmin yang sempurna jika dia kenyang sedangkan jirannya dalam kelaparan. Saya ulang. Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
seseorang itu bukanlah mukmin yang sempurna jika dia kenyang sedangkan jirannya dalam kelaparan. Jika dia kenyang, jiran kelaparan, dia bukan Muslim yang sempurna. Mukmin yang sempurna. Lama. Jadi betapa pentingnya kena jaga jiran. Jaga jiran. Dia ada satu ayat, saya lupa yang mana kan. Memang jiran ni adalah satu sesuatu yang besar dalam Islam. So, kita kena jaga jiran kita lah. Ayat ni pun sama. Sangat deep untuk saya tuan. Kalau contoh dia lapar, kita tak tahu, dan lepas tu dia kelaparan, kita bukan Muslim yang tak sempurna lah, tak lengkap. Makanan semua kan. Kita buka pakai nak rak. Makan mewah. Betul. Sampai macam tu betapa Islam muliakan kejiranan tu sebenarnya. I see. Nabi cakap ni, masya-Allah. Jadi berakhirnya sudah hadis daripada Tuan Fahdi, ingatan hadis. Sampai ni saya pun nak tercabut. saya tuan-puan yang you guys yang berada di rumah, yang best sebelum 4 hadis of the day ni, itu behind the scene je. Mungkin next ada behind the scene punya montage kot, di mana Tuan Fadi akan mencari hadis mencari hadis untuk disampaikan. Dan momen yang saya tunggu macam Tuan Fadi akan itu shock. Kita akan excited. Dan betul bila Tuan Fadi tu memang hadis tu memang relate dengan apa masa sekarang. Betul. So insyaAllah stay tune dengan kami di Funny Evo Podcast. Yang kepada belum lagi subscribe, sila subscribe dan sebarkan ataupun share lah dekat kawan supaya diorang mendapat manfaat juga. Okay? Jangan simpan sorang-sorang. Kalau ilmu baik. Ajak ramai-ramai masuk syurga kan best. Meriah. Betul. Okay, so Madi, ada end of the words ke apa ke? Wrap up. Selamat Hari Raya. Sekali lagi. Ni yang orang bertanya puasa 6 tu. Okay, Tuan Fadi, ada end of words ke apa ke? Tak ada apa. Just hopefully kita ni bagi manfaat lah. Kalau bagi manfaat, sampaikan kepada orang lain. Yes. So sampai di situ saja, sampai di sini saja. Yang baik tu semuanya datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang elok tu datangnya salah silap saya sendiri. Saya Fadil Rasul. Saya Madi Hassan. Saya Fadi Ghazali. Hanya di Funny Evo Podcast.